Dakwa SPRM berat sebelah, ini sindiran pedas Najib. Orang kuat Tun M beri amaran pada TMJ. Guan Eng dan isteri dituduh salah guna kuasa. Sabah akan menderita jika Syafiee terus berkuasa. Najib Razak mengulas kenyataan Lim Guan Eng yang mendakwa bekas Perdana Menteri itu diberi layanan yang lebih baik ketika ditahan semalaman di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Najib menegaskan beliau ditahan bukan sekali tetapi 2 kali dan SPRM ketika itu berada di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Adakah anda fikir kompleks SPRM itu sebuah hotel untuk saya bermalam dengan selesa, atau adakah SPRM di bawah kerajaan Pakatan Harapan anda akan memberikan saya keistimewaan? Tidak seperti anda, saya ditahan 2 kali untuk semalaman oleh SPRM. Sekali bagi kes SRC pada bulan Julai 2018 dan sekali lagi untuk kes 1MDB pada bulan September 2018. Bukan itu sahaja, tetapi isteri saya juga perlu bermalaman di SPRM. Tidak seperti isteri anda yang dibenarkan pulang, katanya pada satu kenyataan kepada Malaysia Kini. Kata Najib lagi, beliau tidak mempunyai peluang yang sama dengan pemimpin DAP itu kerana dapat menangguhkan waktu untuk pergi ke Ibu Pejabat SPRM dari jam 3 petang ke 9.30 malam. Mungkin jika anda pergi pada jam 3 petang dan menyelesaikan prosedurnya, SPRM tidak perlu menahan anda. Dan tidak seperti anda yang bernasib baik kerana mempunyai seorang peguam negara yang mengaku sendiri yang beliau merupakan lantikan politik untuk menggugurkan kes-kes anda. Ini walaupun terdapat ramai saksi yang sudah memberi keterangan di mahkamah. Sementara itu, saya pula tidak memiliki peguam negara yang mesra untuk menggugurkan kes-kes terhadap saya dan saya bersedia untuk melalui keseluruhan proses perundangan termasuklah proses rayuan. Jadilah anak jantan, hadapi tuduhan di mahkamah seperti seorang lelaki sejati dan bukan menyalahkan saya, salahkan Kerajaan Perikatan Nasional atau sesiapa sahaja, jelasnya. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menceritakan pengalamannya bermalam di lokap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya sebelum didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dalam satu hantaran Facebook, bekas Menteri Keuangan dan Ketua Menteri Pulau Pinang itu mengimbas kembali bagaimana dia tidur di atas lantai papan dan tidak bernasib baik seperti Menteri Keuangan sebelumnya, iaitu Najib Razak, semasa ditahan SPRM berhubung kes 1MDB dan SRC International. Saya terpaksa tukar pakaian kepada baju oranye lokap SPRM, mengharungi tidur malam beralaskan lantai papan di bilik lokap yang sempit tanpa bantal maupun tilam, dan tidak bernasib baik seperti Menteri Keuangan sebelum saya yang tidak perlu bermalam walau satu malam pun di lokap. Sama ada ini satu bentuk pilih kasih atau tidak, hanya SPRM yang boleh menjawabnya, katanya. Dia juga berkata merasa kecewa apabila mendapat tahu isterinya, Betty Chew, turut ditahan SPRM di Pulau Pinang dan bimbang dia juga akan berdepan perkara yang sama. Isteri ditahan walaupun dia tidak ada kaitan dengan projek terowong maupun apa-apa hal kerajaan. Sedikit lega apabila dia telah dilepaskan daripada tahanan. Bimbang juga jika dia ditahan bermalam di lokap SPRM seperti saya, katanya lagi. Tengku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim diingatkan agar tidak mencampuri hal ehwal politik negara, termasuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang berbau politik dan bertentangan dengan perlembagaan negara. Bekas penyelaras Pakatan Harapan Parlimen Jasin, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, menasihatkan Tunku Ismail agar belajar menghormati perlembagaan persekutuan sebagaimana rakyat dan semua pihak menghormati sistem raja berperlembagaan di negara ini. Saya harap TMJ harus belajar dan berdisiplin untuk tidak mencampuri hal ehwal politik negara. Adalah sesuatu yang bertentangan dengan perlembagaan negara untuk beliau mencampuri mengenai isu-isu politik. Takkan TMJ tak faham perlembagaan? Sungguh tidak tepat serta tidak molek untuk TMJ berterusan membuat kenyataan-kenyataan yang berbau politik. Untuk pengetahuan TMJ, apa yang kami sedang usahakan ini adalah untuk kestabilan politik negara. Seterusnya, membina Malaysia baru demi kesejahteraan masa depan negara, katanya dalam satu kenyataan. Beliau mengulas kenyataan Tunku Ismail melalui laman Instagram miliknya. Tengku Ismail berkata, di saat negara ketika ini memerlukan kestabilan untuk memperbaiki ekonomi bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat,
Terdapat pula kumpulan yang gilakan kuasa. Meskipun tidak memetik secara jelas nama mana-mana pihak, tetapi perkara itu dituju kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang baru sahaja mengumumkan penubuhan parti barunya. Rakyat tengah susah, negara perlukan kestabilan untuk memperbaiki ekonomi supaya dapat membantu dan boleh mengurangkan beban rakyat. Semua dah kaya raya, tetapi masih gila kuasa. Ada juga aku backhand sorang-sorang, katanya. Dalam pada itu, Khairuddin juga mengingatkan Tunku Ismail bahawa apa yang sedang dilakukan pihaknya bersama Dr. Mahathir melalui penubuhan parti barunya itu untuk melawan semula unsur-unsur kleptokrasi yang sedang kembali dalam senario politik mutakhir tanah air. Budaya kleptokrasi wajib ditentang secara total dan tidak boleh diajar untuk berakar semula. Jika ini berlaku semula, keseluruhan institusi kenegaraan akan runtuh. Perjuangan kami adalah untuk menentang apa saja bentuk salah laku yang dilakukan, tak kira oleh sesiapa pun. Sesiapa pun tak perlu ajar kami dalam hal ehwal politik. Sesungguhnya, kami adalah para pejuang tulen yang ingin selamatkan negara kita yang tercinta ini, katanya. Sementara itu, katanya, Majlis Raja-Raja Melayu harus menegur sikap Tunku Ismail yang seringkali suka membuat kenyataan-kenyataan politik dan secara tidak langsung mencampuri bidang yang tidak sepatutnya dicampuri pihak istana. Apapun komen TMJ pada realitinya tidak terkesan langsung pada kami. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, kami akan teruskan perjuangan untuk menegakkan kebenaran demi masa depan bangsa serta negara, katanya lagi. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng bersama isterinya Betty Chew dan rakan perniagaannya Pang Lee Kun didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta pengubahan wang berhubung tawaran sebuah projek asrama pekerja asing 11.6 juta ringgit kepada sebuah syarikat dikaitkan dengan Pang. Mereka didakwa di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 serta Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Lim didakwa menyalahgunakan kuasanya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang dan pengurusi Lembaga Tender Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang. Beliau didakwa memberi rasuah bernilai RM372,09 kepada Chew melalui Excel Property Management and Consultancy Sdn Bhd dengan memastikan Magnificent Emblem Sdn Bhd ditawarkan projek asrama pekerja asing di Juru serta Batu Kawan. Projek untuk asrama itu terletak di Lot 631, Mukim 13, Juru, seberang Perai Tengah dan sebahagian Lot 282, Mukim 13, Batu Kawan di seberang Perai Selatan. Lim didakwa melakukan kesalahan itu antara 19 Ogos 2013 hingga 3 Mac 2016. Pang didakwa bersubahat dengan Lim di bawah Seksyen 28(1)(c) Akta SPRM 2009. Chew pula berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang bernilai RM372,009 daripada satu akaun public bank yang berdaftar di cawangan Taman Melaka Raya antara 7 Oktober 2013 dan 3 Mac 2016. Beliau didakwa menerima wang itu 3 kali, iaitu RM87,009 antara 7 Ogos 2013 dan 4 Ogos 2014, RM180,000 antara 3 September 2014 dan 11 Ogos 2015, serta RM105,000 antara 4 September 2015 dan 3 Mac 2016. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib, Roslan Matnur, Muhammad Mukhzani Faris Muhammad Mokhtar dan Francine Cheryl Rajendram. Hakim Ahmad Azhari Abdul Hamid menetapkan ikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin untuk setiap tertuduh yang mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan masing-masing. Sebutan kes ditetapkan 16 Oktober ini. Ekonomi Sabah dijangka terus merana jika Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal terus berkuasa di negeri itu. Ini kerana aktiviti perniagaan semakin menjusut dan pelaburan langsung asing juga berkurangan. Bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman berkata perkara itu menjadi punca seramai 32 ahli Dewan Undangan Negeri mewakili setiap parti politik memfailkan semakan kehakiman ke atas keputusan Jadi Pertua Sabah Tun Johar Mahiruddin membubarkan Dewan Undangan Negeri. Menyifatkan Johar telah memberi nasihat yang salah, Musa berharap agar permohonan semakan itu dibenarkan oleh mahkamah. Pembubaran DUN itu memberi laluan kepada pilihan raya awal yang mana tarikhnya akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya tidak lama lagi. Musa menambah adalah sungguh memalukan apabila Sabah merekodkan keluaran dalam negara kasar KDNK terendah bagi 2 tahun berturut-turut. Prestasi Sabah itu juga lebih teruk jika dibandingkan negeri paling miskin di Malaysia. Laporan yang diterbitkan pada bulan Ogos 2020 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan KDNK Sabah telah mencapai tahap terendah 0.5% pada tahun 2019.
Ini merupakan bukti bahawa Syafiee Apdal yang memimpin Parti Warisan telah gagal membangunkan negeri ini dan melindungi kesejahteraan rakyat. Pengangguran berada pada paras 5.8% yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Bermakna lebih dari 117,000 orang Sabah menjadi pengangguran dan bimbang ketika jumlah itu meningkat pada awal tahun ini. Ini membawa maksud ramai warga Sabah hilang pekerjaan, tidak menerima pendapatan dan bergelut dengan kehendak keluarga. Perkara ini tidak mudah untuk diterima, kata Musa. Tambahan pula penurunan yang mengejutkan dalam pertumbuhan KDNK di Sabah selama 2 tahun berturut-turut, 1.5% pada tahun 2018 dan 0.5% pada tahun 2019 menunjukkan arah aliran yang akan datang. Oleh itu adalah memalukan apabila selama 2 tahun berturut-turut Sabah dikenali sebagai negeri dengan kadar pertumbuhan KDNK terendah di seluruh Malaysia, paling rendah walaupun dibandingkan dengan negeri termiskin di negara ini, tambahnya. Oleh itu Musa berkata, rakyat Sabah perlu bersatu dan bersama-sama dengan dalam misi ini untuk mengembalikan semula kedudukan Sabah pada hala tuju yang betul. Beliau juga menyambut baik penyertaan Parti Cina Sabah dalam politik negeri Sabah. Kita semua termasuk banyak pihak lain di luar sana mungkin mempunyai perbezaan pendapat, tetapi kita semua perlu bersatu menyelamatkan dan melindungi Sabah daripada pentadbiran yang tidak kompeten dan menegakkan perlembagaan Sabah, katanya. Dalam mengurus politik dan mentadbir sebuah kerajaan adalah penting untuk menerima bakat baru bagi menyeimbangkan pengalaman mereka yang mempunyai track record. Ini akan memastikan bahawa pemimpin muda dapat belajar dan memanfaatkan pengalaman daripada pemimpin terdahulu. Selepas memimpin Sabah selama 4 kali pilihan raya dan menduduki kerusi pengurusi parti selama 15 tahun, kerajaan saya berjaya menstabilkan dan memacu ekonomi tempatan ke tahap baru. Kami sebagai satu pasukan telah mengangkat martabat rakyat Sabah bukan sahaja di mata negara tetapi juga dunia, tambahnya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.